dengan kamu, iaitu Bunyamin. Tidaklah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah selalu baik menerima tetamu. Okey, baik. Terima kasih. 60. 160 pula. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat bantuan, iaitu gandum, bagi lagi daripadaku, dan janganlah kamu mendekatiku. Okey, terima kasih Puan. Cerita dia, kita minggu lepas tak ada kelas kan, jadi dah 2 minggu kita stop cerita ni. Ketika mana Mesir dan juga negeri-negeri sekeliling, termasuk Palestin, negeri Nabi Yaqub dengan anak-anak dia. Masa ni Nabi Yusuf jadi Raja Muda Mesir. Nabi Yusuf jadi Raja Muda di Mesir, mengelolai perbendaharaan Mesir, menguruskan khazanah-khazanah harta makanan di Mesir. Adik-beradik dia daripada Palestin datang ke Mesir. Oleh kerana mereka orang luar negara, maka mereka berurusan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maksudnya rakyat Mesir yang tinggal warga negara Mesir, mereka nak ambil makanan, gandum. Okey. Mereka nak ambil makanan, nak ambil gandum, mereka boleh berurusan dengan orang bawah Nabi Yusuf. Tapi oleh kerana adik-beradik Nabi Yusuf ni orang luar Mesir, maka mereka dalam nak membeli makanan daripada Mesir, barter trade, mereka kena berurusan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kenal mereka, tapi mereka tak cam Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika mana Nabi Yusuf bertanya tentang asal mana, adik-beradik berapa orang, ayah nama apa, maka mereka menceritakan tentang kepada Nabi Yusuf, mereka menceritakan tentang Nabi Yusuf dan Bunyamin yang tak ada bersama mereka 10 orang. Maka Nabi Yusuf pun cakap pada mereka, lepas ni datang, bawa adik kamu seorang lagi yang kamu ceritakan tu. Boleh tak? Aku nak kenal lah adik kamu seorang lagi tu yang kamu ceritakan tu. Kalaulah kamu datang lepas ni, maksudnya untuk beli stok makanan kepada negeri kami, tapi tak bawa adik kamu yang bongsu tu, maka tidak ada sukatan untuk kamu dan kamu tak boleh dekat dengan aku. Ni ayat di minggu lepas. Mak saya dah terangkan, makna tidak ada sukatan ialah kamu tak akan boleh beli sebanyak mana kamu beli hari ni. Hari ni kamu beli banyak mana kamu nak, aku bagi. Nak 5 guni, 10 guni, 20 guni, aku penuhkan. Akan datang, kalau kamu datang lagi, tapi tak bawa Bunyamin sebagaimana aku suruh, tidak ada timbangan untuk kamu, maksudnya dapat juga. Mungkin kamu datang nak 10 guni, aku bagi 3 guni, 4 guni je. Itu satu. Yang kedua, kamu sekarang, bila kamu datang berjumpa dengan aku, kamu dapat layanan yang sangat baik daripada aku hari ni. Hari inilah. Akan datang, kalau kamu datang lagi ke Mesir untuk beli makanan, tak bawa Bunyamin, jangan jumpa aku. Urusan dengan orang bawah aku je lah. Jadi bila berurusan dengan bawah aku, keistimewaan yang kamu dapat, layanan mesra yang kamu dapat hari ini, kamu takkan dapat lagi selepas itu. Itu kata-kata Nabi Yusuf alaihi salam untuk buat mereka bawa Bunyamin kepada Yusuf lepas. Lalu mereka pun jawab, mereka dah terhutang budi dah ni dengan kebaikan. Mereka telah terhutang budi dengan kebaikan Nabi Yusuf. Layan mereka dengan baik, bagi makanan yang special pada mereka. Maka mereka jawab pada Nabi Yusuf, ayat pertama kita hari ini, kami akan pujuk untuk bawa dia, pujuk ayah dia. Kami akan pujuk ayah dia untuk bawa dia. Maksudnya kami memang janjilah. Seolah-olah ini beritahu kami memang janji, lepas ni kami akan pujuk sungguh-sungguh ayah kami untuk bawa dia. Dan kami benar-benar akan melakukannya. Sebab apa saya sebut janji, walaupun dia tak kata kami janji. Inna situ dah emphasize dah satu. Inna, sungguhnya kami. La, adalah lagi. Benar-benar fa'ilun akan buat. Sungguhnya kami memang akan buat lah. Okey, baik. Seterusnya. Wa dan, tamu ayat baru 62. Qala, dia telah berkata. Dia Nabi Yusuf. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yusuf. Li kepada fityanihi, pekerja-pekerjanya. Fityanihi, pekerja-pekerjanya. Okey, Nabi Yusuf berkata kepada pekerja-pekerjanya, ij'alu, letakkanlah bida'atahum, barang-barang pertukaran mereka. Bida'atahum kita terjemah barang-barang pertukaran mereka. Zaman tu zaman barter trade. Mungkin mereka bawa emas nak beli gandum,
ataupun mereka bawa rempah ke, bawa buah-buah lain ke untuk beli gandum, kita tak tahu. Tapi bida'ah ni maksudnya barang-barang yang digunakan untuk beli sesuatu. Kebiasaannya emas perak lah. Tapi tak semestinya emas perak. Rempah-rempah boleh jadi. Binatang-binatang boleh jadi. Okey, kita tak tahu apa dia. Yang penting bida'ah tu barang-barang yang digunakan untuk barter trade. Okey, baik. Fi dalam rihalihim. Nak terjemah apa? Beg-beg mereka. Terjemah rihalihim, beg-beg mereka. Okey. La'allahum mudah-mudahan mereka ya'rifunaha mengetahuinya. Ya'rifunaha mengetahuinya. Idza apabila inqalabu mereka kembali ila kepada ahlihim keluarga mereka la'allahum mudah-mudahan mereka ataupun supaya mereka yarji'una kembali. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Suraya Haidar, terjemahkan ayat kita. Ayat yang ke-62 ni. Ada Puan Suraya Haidar? Ada. Dan ia Yusuf berkata kepada pekerja-pekerjanya, letakkanlah barang-barang pertukaran mereka, iaitu beg-beg mereka, mudah-mudahan mereka mengetahui. Terus, betul. Mengetahuinya dan ia Yusuf, apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mudah-mudahan supaya mereka kembali. Okey, baik. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Nabi Yusuf memulakan dia punya perancangan dia untuk pastikan mereka kembali balik lepas ni. Pertama tadi dah menggunakan kata-kata tadi. Nabi Yusuf dah menggunakan kata-kata tadi, kalau tak bawa Bunyamin lepas ni tak ada orang makanan. Sekarang Nabi Yusuf nak buat mereka lebih kuat lagi, nak buat mereka berkemungkinan lebih besar lagi untuk datang. Apa cara dia? Nabi Yusuf berkata kepada pekerja-pekerjanya. Dalam bahasa Arab, pekerja-pekerja ni apa dia? Ummal. Dalam bahasa Arab, lafaz pekerja-pekerja ataupun hamba-hamba abdi, apa dia? Lafaz pekerja dalam bahasa Arab, ummal boleh? Ummal, pekerja-pekerja. Satu lagi, lafaz untuk staf-staf istana boleh dipanggil perkataannya ibad. Hamba-hamba boleh? Ibad. Okey? Ataupun boleh juga dipanggil ghilman. Ghilman ni adalah plural, jamak kepada ghulam. Ghulam ni budak suruhan, budak pekerja. So ni perkataan yang kita boleh, contoh saya bos besar sebuah syarikat, saya ada ramai pekerja. Jadi pekerja-pekerja saya boleh kata hum ummali, mereka pekerja-pekerja saya. Hum ibadi, mereka hamba-hamba saya, kuli-kuli saya. Hum ghilmani, mereka staf-staf kuli-kuli bawah saya. Di sudut bahasa Arab, benda ni betul. Tetapi Quran menggunakan lafaz yang paling tinggi untuk meninggikan seseorang. Apa lafaz guna? Quran guna fityan. Okey? Fityan tu adalah berasal pada perkataan fata. Fata ni pemuda. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada pekerja. Saya bawalah pekerja saya untuk satu urusan. Contohlah ni, saya bawalah pekerja saya untuk satu urusan. Orang jumpa saya, Ustaz, siapa ni? Saya boleh jawab dua jawapan. Pertama saya jawab, dia pekerja saya. Boleh? Boleh tak? Saya tak tipu. Yang kedua, saya boleh je jawab dengan jawapan yang meninggikan dia. Dia pembantu saya. Betul kan? Dia pembantu saya. Mana kata-kata lebih meninggikan darjat dia? Mana kata-kata lebih meninggikan darjat dia? Pembantu. Okey, pembantu.
Okey, pembantu rumah dengan bibi perkataan tu sama je. Tapi mana yang lebih meninggikan darjat? Okey, pembantu saya. Samalah juga, sebenarnya mereka ni pekerja-pekerja istana. Semua ni pekerja-pekerja istana. Tapi Allah SWT menggunakan perkataan fitian untuk meninggikan darjat seseorang. Nabi ada hamba abdi. Nabi SAW ada hamba abdi. Nabi tak pernah panggil hamba abdi dia abdi. Boleh je dalam bahasa Arab abdi, hamba lelaki. Ataupun hamba perempuan, boleh Nabi SAW panggil amati. Amati itu hamba perempuan saya. Ini dalam bahasa Arab. Nabi tak akan panggil panggilan ni pada hamba-hamba Nabi. Nabi akan panggil fataya. Okey, fataya ataupun fatati. Fatati. Apa terjemah fataya? Pemudaku lelaki, pemudaku perempuan. Kalau kita sekarang bahasa sopan sikit, belia dengan belia wanis. Contoh, belia wanis. Ataupun sekarang ni sesuai juga kita kata, dia pembantu saya. Okay, walaupun dia itu pekerja, kuli, kita bayar kat dia, apa pagi 5 petang, kita bayar gaji kat dia, dia kena buat apa kita suruh masa kita bekerja tu. Boleh je nak kata, dia staff saya, pekerja saya, boleh. Tapi tinggikan darjat dia, kita kata, dia pembantu saya. Nak bunyi masalah sikit, dia sekretari saya. Nampak lagi power sikit, contohlah. Okay, baik. Quran mengajar kita menggunakan perkataan yang paling terbaik untuk tidak merendahkan seseorang. Dia bibi saya dengan dia pembantu rumah saya. Sama je. Tapi mana perkataan lebih meninggikan darjat dia? Allah sebut dalam surah An-Nisa, bab boleh kahwin dengan hamba perempuan. Tajuknya boleh kahwin dengan hamba perempuan. Itu tajuk yang kita nak bincang, yang Allah sebut dalam surah An-Nisa. Tapi Allah tak guna lafaz amah. Allah guna lafaz fatayat. Boleh tak semua tengok page 82? Boleh tak semua tengok page 82 ayat yang ke-26. Saya baca boleh? Muka surat 82 ayat 26. Ayat yang ke-26, ayat 25, maafkan saya. Ayat 25. Page 82 ayat 25. Allah berfirman, "Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Fatayat tu adalah perkataan hamba-hamba perempuan. Allah tak guna perkataan hamba-hamba perempuan. Allah guna perkataan belia wanis. Tu saya terjemah tadilah. Sebenarnya kalau Allah nak guna perkataan amai, boleh je hamba-hamba wanita. Tapi Allah nak tinggikan darjat hamba tu, Allah menggunakan perkataan yang meninggikan darjat mereka. Fatayat. Tolong baca boleh? Puan Salasiah Abdul Murad, tolong baca boleh tak? Ayat 26, 25 baca sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman daripada hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Okey, cukup puan. Okey. Terima kasih puan. Dengar kan perkataan hamba perempuan beriman. Perkataan hamba perempuan beriman. So perkataan hamba saya dah beritahu tadi, kalau untuk lelaki ibad, untuk perempuan amai. Okey, imai ataupun amai plural bagi hamba-hamba perempuan. Tapi Allah tidak menggunakan perkataan hamba. Allah guna perkataan fatayat yang saya terjemahkan tadi, belia wanis. Ada seorang kawan saya, ni sekadar cerita, nak cerita je lah. Ada seorang kawan saya ni, okey, mak dia buat catering. Kita tahulah masa belajar lagi, kita dah tahu dah mak dia buat catering. Hebatlah bisnes catering mak ayah dia ni. Lepas tu lama sikit kita dengar dia pun kahwin. Kahwin dengan pekerja catering mak dia. Dia kahwin dengan pekerja. Dia kahwin dengan pekerja, staff mak dia lah, pekerja catering mak dia. Dia bila saya jumpa dia, masa tu saya pun mungkin tak lalu lagi tajuk-tajuk panggil orang dengan mulia ni. Saya jumpa dia, saya tanya dia. Nama dia Saiful. Saiful, betul ke kau kahwin dengan pekerja mak kau? Betul ke kau kahwin dengan pekerja mak kau? Tu ayat saya. Kita tak pandai lagi bab ni masa tu. Okey. Maka dia jawab, ya, aku kahwin dengan pembantu mak aku. Saya tanya dia, betul ke kau kahwin dengan pekerja mak kau? Ayat saya. Betul lah kan? Tapi perkataan pekerja tu merendahkan sebenarnya. Dia pun jawab, ya, aku kahwin dengan pembantu mak. Kan lain bunyinya tu.
Masa tu kita patutnya sedarlah kita guna perkataan yang tak sesuai masa tu. Patutnya guna perkataan yang meninggikan darjat ni. Walaupun kita kata pekerja bukan hina pun. Sebab perkataan pekerja bukannya haram pun, bukannya buat benda haram pun. Pekerja baguslah cari rezeki. Tetapi perkataan yang lagi sesuai adalah pembantu. Okey, baik. Habis tajuk tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat ini, Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada pemuda-pemudanya. Maksud pemuda-pemuda adalah pekerja-pekerja, staf-staf di istana. Itu maksud ayat ini. Apa Nabi Yusuf alaihi salam cakap pada mereka? Nabi Yusuf alaihi salam cakap pada mereka, letakkanlah barang-barang dagangan mereka. Maksudnya barang-barang yang mereka gunakan untuk trade yang kita hari ini. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini masih pendapat-pendapat ni pun masih lagi dalam kategori Israiliyat. Tak percaya boleh, tak nak percaya pun boleh. Pendapat pertama, dirham. Mereka menggunakan wang emas ataupun wang perak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan mereka menggunakan kasut-kasut. Slipper kasut yang mereka jahit sebelum ni. Dan juga kulit-kulit binatang. Jadi zaman tu kan zaman kemarau. Takkanlah mereka guna buah nak beli gandum. Pelik lah. Musim kemarau, mana ada buah, mana ada pucuk paku. Mana ada barang-barang tumbuh-tumbuhan nak di-trade dengan gandum. Jadi pendapat mengatakan pertama, duit dinar dan duit dirham. Pendapat kedua, kasut dan juga kulit-kulit binatang. Tetapi pendapat yang pertama lebih sesuai. Kenapa lebih sesuai? Dia nak sorok ni. Dia nak sorok bayaran tu dalam gandum. Takkanlah dia suruh pekerja-pekerja dia letak kasut selipar-selipar dalam gandum. Takkanlah Nabi Yusuf terus pekerja-pekerja letak kulit binatang dalam gandum. Kurang sesuai. Jadi sorok dalam gandum lebih sesuainya dinar dan juga dirham. Okey, baik. Nabi Yusuf pesan pada staf-staf dia, pekerja-pekerja dia, isi banyak mana makanan yang mereka minta, isi. Mana kat 10 guni ke 12 guni ke isi. Dalam guni. Mereka tu letak balik bayaran-bayaran mereka. Letak balik dinar-dinar, dirham-dirham yang mereka bayar. Letak balik. Mudah-mudahan mereka mengenalinya apabila mereka kembali kepada keluarga mereka. Maksudnya nanti bila mereka balik, buka-buka nak makan gandum tu, nak proses gandum tu buat roti, tengok-tengok, ini duit yang kita bawa ni. Untuk beli gandum ni ada balik macam mana ni? Mereka tak tahu. Jadi mereka tak tahu. Tujuan Nabi Yusuf buat macam tu apa tujuan dia? Mudah-mudahan mereka kembali kepada Nabi Yusuf. Sebab apa kena kembali? Mereka takut terbawa balik benda haram. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita beli barang, kita ambil barang-barang, kemudian tuan kedai kata, tak apalah, tak payah bayarlah, ambil saya belanja. Jelas, duit kita yang kita guna untuk, duit yang kita spend, yang kita bawa untuk bayar tu, kita boleh ambil balik semua. Halal. Diyakini 100% halal. Sebab apa halal? Sebab tuan kedai cakap dengan jelas, saya belanja awak ini, duit tu tak payah bayar, ambil kat awak. Tak ada masalah, balik. Bawa balik makan itu, tak ada masalah. Tapi kalau kita bawa duit pergi kedai, kita beli barang, tuan kedai tersilap. Okey? Dia ambil resit, dia letak dalam dia punya laci duit, dia ambil duit, masuk dalam barang-barang kita. Ini berlaku kan kadang-kadang. Patutnya dia ambil duit, letak dalam dia punya bekas duit kat cashier tu. Dalam plastik barang-barang kita, letaklah resit. Kan? Tapi dia silap, kita pun tak perasan masa tu. Dia ambil resit, letak dalam bekas duit dia ambil duit kita tu, dia masukkan dalam kita punya plastik barang. Balik-balik rumah tengok resit tak ada tapi duit ada. Macam mana ni? Bolehkah kita kata, ni rezeki daripada Allah ni, berkat saya solat duha 4 rakaat. Jadi biasa 2 rakaat. Ini saya solat duha 4 rakaat, alhamdulillah. Beli barang dapat, duit pun dapat balik. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Boleh cakap macam tu? Tak boleh. Sebab kita tak tahu duit tu adakah tuan kedai memang nak bagi pada kita, ikhlas dia nak bagi pada kita, ataupun dia tersilap, kita tak tahu. Jadi oleh kerana tak tahu apa hukum dia, kena pergi balik jumpa tuan kedai. Assalamualaikum Tuan Haji, saya beli barang tadi, saya dapat balik duit saya. Macam mana Tuan Haji? Silap. Contoh. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam sengaja meletakkan barang-barang tu dalam duit-duit tu dalam barang-barang mereka, beg-beg makanan mereka, beg-beg gandum mereka. Mudah-mudahan mereka kembali semula kepada Nabi Yusuf. Mudah-mudahan mereka kembali semula pada Nabi Yusuf
kerana mereka yakin tidak halal memegang lama-lama duit tersebut. Oleh kerana anak Nabi diterbiah oleh Nabi dari sudut kuat agama dalam bab halal haram ni, mereka berpegang teguh. Jadi kekuatan mereka dalam bab agama mendorong mereka untuk pulangkan balik barang-barang tu pada Nabi Yusuf bila mereka mendapatinya. Kerana Nabi Yaqub terbiah mereka benda yang tak apa kita kata, benda yang tak pasti kehalalannya jangan ambil. Kalau kita pasti benda tu halal, kita boleh ambil. Kalau benda kita pasti benda tu haram, kita tinggalkan. Sekarang ni tak pasti lagi. Bagi mereka, mungkin mereka ingat pekerja-pekerja Nabi Yusuf tersalah letak. Ada pendapat mengatakan Nabi Yusuf buat macam tu, memang Nabi Yusuf nak berbuat berbakti. Nabi Yusuf alaihi salam buat macam tu, memang Nabi Yusuf alaihi salam nak berbakti. Okey, Nabi Yusuf alaihi salam nak berbakti kepada keluarga dia. Nabi Yusuf alaihi salam nak berbakti kepada keluarga dia. Dia nak tolong adik-beradik dia, nak tolong ayah-ayah dia. Sebab apa? Nabi Yusuf takut nanti mereka nak datang balik tak ada duit belanja dah. Kali ni dah habis duit belanja. Duit belanja dah habis. Beli barang-barang. Akan datang, memang boleh bawa Bunyamin. Memang boleh nak datang semula ke negeri Mesir ni, tapi emas perak dah habis dah. Dinar dirham dah habis dah, macam mana? Jadi sebab tu Nabi Yusuf alaihi salam letak balik duit tu dalam beg-beg mereka. Mudah-mudahan mereka ada duit belanja untuk datang semula kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dah 2 kali, dia panggil apa? 2 kali terhutang budi. Pertama, sebab dapat layanan baik dekat istana Nabi Yusuf tadi. Yang kedua, beli barang dapat, duit dapat balik. Okey, baik. Seterusnya, sambung ayat baru. Boleh? Sambung ayat baru. Maka ayat 63, maka lama tak skala, okey, raja'u mereka kembali ila kepada abihim bapa mereka, qalu mereka berkata, ya abana wahai bapa kami, muni'a kami, terjemah muni'a telah dihalang minna terhadap kami al-kailu sukatan makanan. Terjemah al-kailu sukatan makanan. Al-kailu tu maksudnya sukatan ataupun timbangan makanan. Fa maka arsil hantarlah, lepaskanlah. Terjemah arsil lepaskanlah. Arsil lepaskanlah. Ma'ana bersama kami. Akhana saudara kami. Dalam braket tulis Benjamin. Okey, Bunyamin, saudara kami. Naktal agar kami mendapat timbangan. Wah, dan inna sesungguhnya kami lahu bagi Bunyamin benar-benar okey, hafizun orang-orang yang menjaga. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Salmiah, terjemahkan Puan Salmiah boleh? Maka tatkala mereka kembali kepada bapa mereka, mereka berkata, wahai bapa kami, kami telah dihalang terhadap
kami telah dihalang terhadap sukatan makanan. Maka lepaskanlah bersama kami saudara kami Bunyamin agar kami dapat timbangan, dan sesungguhnya kami benar-benar orang yang menjaga. Okey, baik. Terima kasih Puan. Masa ni mereka tak tahu lagi yang dalam gandum-gandum mereka ada balik duit dinar dirham mereka. Mereka tak tahu lagi. Ketika mana mereka kembali kepada bapa mereka, mereka pun berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, kami telah dihalang." Maksudnya akan datang. Kami telah dihalang untuk akan datang untuk mendapat sukatan timbangan makanan. Jadi ringkaslah ni cerita panjangnya. Mereka pun ceritalah perbualan mereka dengan Raja Muda Mesir. Mereka cerita layanan yang baik yang mereka dapat, timbangan makanan-makanan yang mereka dapat beli daripada Mesir. Dan mereka cakap, kami akan dihalang lepas ni untuk mendapatkan sukatan-sukatan makanan. Macam mana kami bawa balik ni? Kalau kami tak bawa Bunyamin. Mereka 10 orang masa ni. Kalau kami tak bawa Bunyamin. Jadi lepaskanlah, maksudnya bagilah izin kami untuk bawa Bunyamin. Niat kami tak lain tak bukan semata-mata naktal, we get measure. Kita terjemah we get measure, agar kami dapat sukatan, timbangan makanan yang kami nak. Agar kami dapat sukatan, timbangan yang kami nak. Lalu mereka pun cakap pada Nabi Yaqub alaihi salam, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami bagi Bunyamin benar-benar akan menjaga, benar-benar orang-orang yang menjaga. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang pinjam duit dengan saya. Ini sekadar contoh lah ni, ini sekadar contoh. Ada orang pinjam duit dengan saya. Ada orang dia pinjam duit dengan saya. 2 bulan lepas, dia pinjam duit dengan saya. Dia kata, Huzaifah pinjam duit 300. Nanti aku bayar balik. Saya pun bagilah duit. Sebab ayat dia, nanti aku bayar balik. Gaji bulan depan aku bayar balik. Ayat dia, nanti aku bayar balik. Tiba-tiba saya tunggu bayaran hutang yang dipinjam dengan saya tu masih tak dapat lagi. Tiba-tiba semalam dia call lagi, pinjam duit boleh tak 200? Nanti aku bayar balik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebelum ni dah lupa dah kata-kata dia nanti aku bayar balik tu. Yang sebelum ni punya. Tiba-tiba semalam dia nak pinjam duit lagi, dalam keadaan yang lama tak bayar lagi, dia guna lagi ayat tu. Nanti aku bayar balik. Jadi nanti aku bayar balik yang saya baru dengar semalam tu, menyebabkan darah saya daripada hujung ibu jari kaki naik sampai atas kepala. Sebab apa? Dulu punya nanti aku bayar balik tak selesai lagi. Tiba-tiba datang janji baru yang kedua. Nanti aku bayar balik. Agak-agak apa perasaan saya masa tu? Agak-agak apa perasaan saya masa tu? Kalau dia tak tahu saya ustaz, mungkin saya akan bagi kata-kata cacian dan makian yang sempurna untuk dia. Tapi kalau dia tahu saya ustaz, saya diam lagi baiklah. Dulu punya janji aku bayar balik, saya tak dapat lagi duit saya. Tiba-tiba datang janji yang baru. Nanti aku bayar balik. Agak-agak apa perasaan kita? Marah, menyampah. Ini biasa berlaku pada pasangan suami isteri. I janji I tak buat lagi. Betul kan? I janji I tak buat lagi. Itu kali ketiga dia cakap macam tu pada isteri dia. I janji I tak buat lagi. Jadi apa perasaan isteri dia? Bila suami dia buat salah kali keempat, suami dia cakap benda yang sama. I janji ni last I tak buat lagi. Jadi isteri dia kata, isteri dia mungkin cakap dalam hati, inilah janji seorang munafik. Ni contoh. Ni sekadar contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa perasaan Nabi Yaqub? Dulu, sebabkan janji wa inna lahu lahafizun, seorang anak dia hilang, Yusuf. Sekarang datang lagi janji yang kali kedua. Wa inna lahu lahafizun. Itulah kaji balik. Tengok balik. Surah. Muka surat 236. 236. Boleh tak tengok muka surat 236 ayat 12. 236 ayat 12. Tolong baca dia Tuan Haji Izali boleh? Tuan Haji Izali. Page 236 ayat 12. Boleh Ustaz. Dengar Ustaz Dengar. Bismillahirrahmanirrahim.
biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi agar dia bersenang-senang, agar dia bersenang lenang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Kami pasti menjaganya. Sama tak? Terima kasih Tuan Haji Izzadi. Ya. Wa inna lahu lahafizun. Sama kan? Wa inna lahu lahafizun. Sama lah. Ayat kita ini wa inna lahu lahafizun. Macam musim pilihan raya lah. Macam musim pilihan raya. Ni kat negara Afrika, bukan kat Malaysia ni. Kat musim pilihan raya, wakil-wakil rakyat yang nak dipilih, yang nak jadi calon tu, apa kata dia? Saya janji saya akan bantu rakyat. Saya akan janji saya akan menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Kita dengar tu bergegar tak telinga, geli dengar. Sebab apa? Benda ni dah 5-6 kali cakap sebelum. Bila dia naik jadi dapat jawatan tersebut, benda yang sama juga, tak selesai. Jadi janji orang politik kita dengar, macam mana perasaan kita dengar, geli hati, cari tak telinga dengar. Kami janji akan tolong rakyat. Kami janji akan usaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah rakyat. Ni janji orang politik. Jadi kita anggaplah kata-kata tu, kata-kata skrip lakonan yang diarahkan oleh seorang pengarah. Contoh. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, apa perasaan Nabi Yaqub alaihi salam bila anak dia mengatakan kata-kata wa inna lahu lahafizun. Kami janji, kami jaga dia. Dia punya allergic dia, samalah macam saya dengar orang tadi, nanti aku bayar balik. Ayat tu dah nanti aku bayar balik tu naik angin. Darah tinggi naik, bawah bacaan atas semua naik sebab dengar nanti aku bayar balik. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yaqub pun macam itulah perasaan sedih dia, luka lama dia kembali selepas dia dengar wa inna lahu lahafizun. Okay, baik, apa kata Nabi Yaqub alaihi salam? Sambung muka surat 243. Muka surat 243 ayat yang ke-64. Qala dia telah berkata, hal adakah ataupun patutkah amanukum aku percaya kepada kamu alaihi ke atas Bunyamin illa melainkan kama sebagaimana amintukum aku telah mempercayai kamu ala ke atas akhihi abangnya. Akhihi abangnya. Okey. Akhihi abangnya. Min daripada qablu sebelum ini. Fa maka Allah khairun sebaik-baik hafizan yang menjaga wa dan huwa dia arhamu yang paling penyayang most merciful Ar-Rahimin di kalangan yang penyayang. Okey, baik. Terjemahkan ayat kita sekarang. Puan Alina Ghazali. Terjemahkan Puan Alina Ghazali. Ada? Puan Alina Ghazali ada? Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, adakah patut aku percaya pada kamu melainkan sebagaimana aku telah mempercayai kamu ke atas abangnya daripada sebelum ini. Maka Allah sebaik-baik yang menjaga dan dia yang paling penyayang. Okey, baik. Terima kasih Puan. Jadi ketika mana mereka pujuk Nabi Yaqub untuk melepaskan Bunyamin bersama mereka, ini jawapan Nabi Yaqub. Patutkah aku percaya pada kamu? Dengan kata-kata wa inna lahu lahafizun tu. Sebagaimana aku percaya kamu sebelum ni ke? Yang kamu minta Nabi Yusuf nak bawa Yusuf tu. Aku sebelum ni lepaskan Nabi Yusuf bersama kamu. Sebab wa inna lahu lahafizun tu lah. Sekarang
Ada lagi wa inna lahafizun untuk adik dia pula. Patut percaya. Macam orang tadi, sebelum ni pinjam duit dengan saya, nanti aku bayar balik. Tiba-tiba yang tu duit tak dapat lagi, semalam datang lagi ayat, nanti aku bayar balik. Dia saya jawab kat dia lah yang nak pinjam duit saya tu. Dulu punya nanti aku bayar balik pun saya tak dapat lagi duit saya. Yang dulu punya nanti aku bayar balik tu, saya tak dapat lagi duit saya. Macam mana saya nak percaya yang nanti aku bayar balik yang kali kedua ni? Boleh ke saya dapat duit saya balik? Agak-agaklah kali kedua awak nak pinjam ni. Boleh ke saya dapat duit saya balik? Sedangkan kali pertama dulu pun yang nanti aku bayar balik saya tak dapat lagi duit saya. Tiba-tiba dah datang. Tiba-tiba dah datang janji yang kedua, nanti aku bayar balik. Yang dulu pun tak selesai lagi. Kalau bahasa jahat sikit, tak ada perasaan malu. Memang keturunan muka tak malu ke? Duit hutang lama tak pinjam lagi, dah nak pinjam hutang baru. Contohlah, kalau ayat yang nak bagi dia rasa bersalah lebih banyak sikit. Nabi Yaqub alaihi salam cakap macam inilah pada anak-anak dia. Patutkah aku percaya pada kamu? Sebagaimana aku percaya kata-kata kamu sebelum ni. Sebelum ni sebab percaya kata-kata kamu wa inna lahu lahafizun lah, aku kehilangan seorang anak. 25 tahun dah, aku tak tahu apa berlaku pada anak aku. Sebab percaya kata-kata kamu tu. Penutup ayat ni menunjukkan yang Nabi Yaqub alaihi salam masih percaya anaknya Yusuf masih selamat. Nabi Yaqub alaihi salam kuat perasaan dia mengatakan anak dia masih selamat. Sebab tu dia berkata, Allah lah sebaik-baik yang menjaga. Allah lah sebaik-baik yang menjaga dan dialah yang penyayang di kalangan yang penyayang. Sebagaimana aku sayang anak aku, sebagaimana aku rindu anak aku, Allah jauh lebih sayang anak aku berbanding aku sayang anak aku. Allah jauh lebih sayangkan Yusuf berbanding aku sayangkan Yusuf. Jadi, oleh kerana Allah paling penyayang, maka aku harap Yusuf masih lagi dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata dia ni menunjukkan dia tak percaya pada anak dia dulu yang mengatakan dia kena makan, Yusuf kena makan dengan serigala. Anak-anak dia kata ni Yusuf kena makan dengan serigala dah mati. Nabi Yaqub masih tidak mempercayainya dan masih merasakan anaknya masih hidup dan mengharapkan anaknya yang masih hidup itu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Habis ayat 64. Mereka tak jawab. Mereka tak jawab kata-kata Nabi Yaqub. Mereka tidak menjawab kata-kata Nabi Yaqub ini. Sebab apa? Nak jawab apa? Memang mereka bersalah. Memang mereka patut malu. Sebab apa? Dulu punya janji dah confirm pasti tak tertunai. Nak jaga, nak bawa balik semula Nabi Yusuf tak tertunai. Sekarang kena berjanji balik. Sekarang kena buat muka tak malu, berjanji balik dengan janji yang sama pada ayah. Dan ayah ni bagi ayat 64 ni, memang mereka tak boleh jawab. Macam hutang saya tadi, dulu punya duit aku tak dapat lagi, nak pinjam baru. Tak malu. Tak ada perasaan malu. Agak-agak macam mana aku nak percaya kata-kata kau? Yang dulu punya duit aku tak dapat lagi, tiba-tiba nak duit yang baru balik. Contoh. Macam mana? Ataupun ada orang nak pinjam nama kita, dia nak buat loan, dia nak guna nama kita. Ustaz boleh lah pinjam nama Ustaz buat loan, boleh tak? Saya janjilah, bila saya dapat loan tu, saya akan bayar balik. Saya pun tanya dia, boleh ke awak jaga nama saya daripada blacklist? Boleh ke awak tolong jaga nama saya? Saya bagi awak guna nama saya untuk buat loan. Boleh ke awak jaga nama saya daripada blacklist? Dia kata, boleh, saya janji. Saya pun tanya dia balik. Nama awak sendiri pun awak tak mampu nak jaga daripada blacklist. Boleh ke saya percaya awak boleh jaga nama saya daripada blacklist? Contoh. Jadi soalan-soalan macam tu menyebabkan dia tak boleh nak jawab. Macam mana dia nak jawab? Nama dia sendiri dia tak boleh jaga daripada termasuk di kalangan blacklist. Tiba-tiba dia janji nak jaga nama orang lain. Agak-agak boleh percaya ke orang dia nak jaga nama kita daripada jadi blacklist? Contoh. Jadi soalan-soalan macam tu bila ditanyakan kepada orang yang memang bersalah, maka Nabi Yaqub alaihissalam tidak, anak-anaknya tidak menjawab kata-kata Nabi Yaqub tersebut. Okey, baik, seterusnya ayat 65. Puan Lina Ghazali angkat tangan ke tersalah tekan Puan Lina Ghazali? Angkat tangan nak bertanya. Boleh. Ustaz, ini yang ini situation keluarga, maknanya anak dengan ayah punya situation lah kan. Okay. Tapi yang example yang Ustaz bagi tu antara kita dengan kawan.
yang kita tak percaya, mungkin kita boleh cakap tu lah tak percaya, lepas tu kita macam putus kawan lah. Tapi kalau dengan keluarga kita, macam mana pun kita bagi juga kan, sebab keluarga. Hanya adik saya nak pinjam duit. Kalau pun dia tak bayar, saya masih bagi juga sebab adik-beradik. Ya, okey, baik. Bagus soalan tu. Contoh-contoh yang saya bagi, contoh kita kata contoh kawan-kawan. Tapi dalam ayat ni situasi keluarga. Sebab itulah lepas ni, okey, Puan Alina Ghazali tanya awal, sebab itulah lepas ni Nabi Yaakob bagi juga. Sebab itulah lepas ni Nabi Yaakob bagi juga. Cerita akan datang, Nabi Yaakob lepaskan juga. Kalau saya dengan kawan tadi memang sampai mati saya tak nak bagi, biarlah dia kebulu macam mana sekalipun, contohlah. Okey, dari sudut fiqh, kalau kita ada duit lebih, kawan kita tu memang tak ada duit langsung dah. Dia memang terpaksa pinjam duit kita untuk beli makanan. Kalau tak, dia mati. Contoh. Maka masa tu saya wajib kena bagi dia pinjam duit saya. Walaupun dah kali kedua. Dari sudut fiqh, saya ada duit lebih. Okay, bulan ni saya dah bayar rumah, dah bayar sewa rumah, dah bayar kereta, dah bayar bil, ada lebih. Boleh dah simpan. Jadi ada kawan saya memang dia tak nak makan dah langsung dah. Duit dia pun dah habis langsung dah. Dah korek tabung haji, SP semua dah habis langsung dah. Maka bila dia pinjam duit saya tahu dalam keadaan dia tak ada duit langsung dah, saya wajib kena bagi dia pinjam. Sebab hutang. Ada situasi hutang, kita bagi orang pinjam jadi wajib. Kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi harus, kadang-kadang jadi haram. Okay, ada situasi-situasi kita jadi wajib. Jadi kalau adik-beradik, walaupun sebelum ni tak bayar, dah kali ketiga pinjangan kita tak bayar-bayar, sebagai abang kita kesian, kita akan bagi juga. Kan? Macam Puan Alina Ghazali tanya. Jadi dalam ayat ni, Nabi Yaakob cakap macam ni, bukanlah makna Nabi Yaakob tak bagi. Tak boleh buat Bunyamin. Tak. Lepas ni nak beritahu Nabi Yaakob bagi izin mereka bawa Bunyamin juga. Sebab apa? Nanti saya terangkan. Boleh ya, Puan Alina Ghazali? Saya nak beritahu, ayat contoh-contoh saya, dia nak beritahu apa perasaan kita dengar janji orang yang sebelum ni dah tak tunaikan janji lagi kali kedua. Apa perasaan kita? Nyampah, sakit hati, macam-macam lagi lah perasaan. Itulah saya nak beritahu pada tuan-tuan, perasaan Nabi Yaakob alaihissalam ketika mana ditaburkan janji kali kedua, walhal janji kali pertama pun tak pernah disempurnakan lagi. Okey, baik, seterusnya. Dan jadi cerita akan datang Nabi Yaakob bagi. Bukan Nabi Yaakob kata tak boleh, apa jadi pun tak boleh juga buat Bunyamin. Tak. Dan lama tak sekala fatahu, apa terjemah fatahu, mereka membuka mata'ahum, barang-barang mereka, wajadu, mereka mendapati bida'atahum, barang-barang dagangan mereka. Bida'atahum tadi dah ada. Tadi ayat kita 62 ada dah bida'atahum. Berterjemah dia goods, barang-barang dagangan mereka. Kita bincang tadi apa dia? Duit dinar dan duit dirham. Bida'atahum, barang-barang dagangan mereka, ruddat, dikembalikan. Ilaihim, kepada mereka. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, ma nabghi. Okey, kita terjemah ma nabghi ni dia macam ni. Apa lagi yang kita nak? Ayat dia. Ma nabghi, apa lagi yang kita nak? Tu maksudnya. Ma nabghi, apa lagi yang kita nak? Ma apa? Nabghi, yang kita nak. Orang terjemah what can we desire? Orang terjemah what can we desire? Ni bahasa murid orang putih ni, Quran ni terjemahan orang putih. What can we desire? Apa lagi kita nak? Tu maksud ayat ni. Hazihi ini bida'atuna, barang-barang kita. Bida'atuna, barang-barang kita, maksudnya duit dinar dirham tadi. Bida'atuna, barang-barang kita, ruddat, telah dikembalikan, has been returned. Ilaina, kepada kita. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Sharifah Husna terjemahkan boleh? Puan Sharifah Husna. Ustaz,
Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala mereka membuka barang-barang mereka, mereka mendapati barang-barang dagangan mereka dikembalikan kepada mereka. Dia telah berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita nak? Ini balikkan barang-barang kita. Ini barang-barang kita. Ini barang-barang kita telah dikembalikan kepada kita. Okey, baik. Tu terjemah dia. Tadi punya kata-kata Nabi Yaqub, patutkah percaya pada kamu? Sebagaimana percaya sebelum ni, mereka tak jawab. Kenapa tak jawab? Tak jawab apa lagi? Memang tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab. Jadi ketika mana mereka membuka barang-barang mereka, itu mereka buka gandum-gandum yang mereka beli daripada Mesir. Mereka mendapati duit-duit yang mereka bawa untuk beli itu dipulangkan balik pada mereka. Mereka mendapati duit-duit tersebut dipulangkan balik kepada mereka. Mereka pun kata kepada ayah mereka. Ayat ini menunjukkan yang mereka yakin, seolah-olahnya mereka yakin duit itu sengaja dikembalikan kepada mereka. Nabi Yusuf alaihissalam tadi letak duit dalam beg-beg mereka, tujuan dia agar mereka nak pulangkan balik nanti, ataupun supaya mereka ada duit balik untuk beli kali kedua nanti. Tapi dalam ayat ini menunjukkan mereka yakin duit tersebut sengaja dipulangkan balik oleh Nabi Yusuf dan juga staf-staf dia kat istana Mesir tadi. Sebab tu mereka cakap pada ayah mereka, bila mana mereka tengok duit dinar, duit dirham mereka dipulangkan balik, mereka pun kata, wahai ayah, kita nak apa lagi? Orang tu punya baik, orang tu punya bagus, dah lah layan kita dengan baik. Masa kita pergi istana dia layan kita dengan baik. Kita balik, dia pulangkan balik duit-duit kita. Jadi perlu tak kita sangsi dengan dia? Perlu tak kita ragu-ragu terhadap kebaikan dia? Kalau orang tu nak menipu, kalau orang tu nak buat jahat, dia tak akan buat benda-benda macam ni. Dia dah layan kita dengan baik. Patutnya dia boleh charge lebih. Kita tinggal kat tempat dia, dapat makanan special, kita dapat minuman special. Dia boleh kurangkan sikit kita punya gandum. Untuk apa? Charge dia punya perkhidmatan layan kita 1 hari 1 malam. Contoh. Tapi tak dah lah kita dapat layanan baik, makan free kat istana. Duit kita yang kita guna nak dapatkan gandum-gandum ni, semua mereka pulangkan balik. Jadi, mana beri je maksudnya, kita nak cari kat mana lagi orang baik macam ni. Kita nak dapat kat mana lagi orang baik macam ni. Kita dah dalam keadaan terdesak, tidak ada gandum nak makan. Kita pergi kepada mereka, mereka bagi gandum, mereka bagi juga duit. Mereka bagi juga duit. Timbul lagi soalan. Okey, ni soalan ulama-ulama bincang lah. Boleh ke saya kerja bahagian polis trafik. Contoh, saya kerja bahagian polis trafik, bab orang bayar saman. Kutip orang kena bayar saman. Boleh tak saya sendiri, ada kawan saya, orang kampung saya nak bayar saman 300. Saya kata, kawan saya lama dulu, tak payah bayar lah. Tak payah bayar, free. Saya terus padam. Rekod dia kena saman, terus padam. Boleh ke tak boleh? Saya bekerja. Saya bukannya orang atasan polis trafik. Saya bekerja kutip duit saman. Boleh dengan syarat. Hukumnya adalah boleh dengan syarat. Pertama, memang saya diberi kuasa untuk memberi diskaun pada orang-orang tertentu. Ataupun saya ada amount tertentu untuk saya freekan orang-orang yang saya kenal. Contoh, satu hari awak punya diskaun untuk bagi free pada orang-orang yang bayar saman 300. Jadi orang tu dia minta kurang, saya bagi kurang RM10. Orang ni minta kurang, saya bagi kurang RM20. Contoh. Jadi cukup 300, dah stop tadi kurang. Contoh. Jadi kawan saya datang tadi, saya terus bagi 300, tak bayar langsung. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ataupun hukumnya adalah boleh ketika mana saya bekerja kutip saman tadi, dia datang, dia nak bayar saman, saya kata, mari sini surat saman, tak payah bayar balik. Saman dia 300 tu, saya keluarkan duit saya sendiri, saya bayar untuk dia. Selesai. Jelas? Sama lah juga Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kita kata berkhidmat, bekerja, jaga perbendaharaan negara. Gandum tu bukan milik dia punya. Tapi gandum tu milik negara.
Jadi boleh ke suka-suka hati dia nak pulangkan balik pada family? Ni boleh jadi kes salah guna kuasa ni. Baik, jawapannya ulama-ulama kata Nabi Yusuf alaihi salam memberikan balik duit tu dengan menggantikan balik dengan duitnya sendiri. Dia bagi dulu duit abang-abang dia tadi. Lepas pada tu dia ganti duit dia balik. Ada pendapat mengatakan dia pengarah. Dia orang besar sekali. Dia memang ada kuasa untuk menghalalkan pada siapa dia nak halalkan. Dia ada kuasa untuk mengurangkan harga pada siapa dia nak kurangkan. Dia diberi amanah sepenuhnya, dia dilantik sepenuhnya oleh raja utama untuk menguruskan perbendaharaan negara. Jadi dia kuasa sepenuhnya. Tidak jadi masalah kalau dia nak bagi balik harta tersebut pada abang-abang dia. Ini pendapat-pendapat ulama bincang. Walau bagaimanapun, kita kata apa dia, syariat dahulu, kita tak boleh nak hukumkan mereka bersalah sama dengan syariat kita. Kerana hukum di sana mungkin berbeza dengan hukum zaman kita sekarang. Okay, baik. Qalu, sambung ayat baru. Wadan. Sambung. Wadan. Namiru, kami akan mendapatkan bekalan. Namiru, kami akan mendapatkan bekalan. Kami akan mendapatkan bekalan. Ahlana, kepada keluarga kami. Kepada keluarga kita. Ahlana, kepada keluarga kita. Dan nahfazu, kami akan menjaga. Nahfazu, kami akan menjaga. Akhana, saudara kami, iaitu Bunyamin, adik bangsa kami. Inilah akhana, saudara kami, iaitu adik bangsa kami. Dan nazdadu, kami akan tambah. Nazdadu, kami akan menambahkan. Nazdadu, kami akan menambahkan. Kaila sukatan. Kaila sukatan, measure of load, kita terjemah. Ba'irin, seekor unta. Ba'irin, seekor unta. Zalika, demikian itu. Zalika, demikian itu. Kailun adalah sukatan. Kailun adalah sukatan. Yasirun, yang mudah. Yasirun, yang mudah. Dalam bracket tulis bagi raja. Dalam bracket tulis bagi raja. Itu bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, terjemahkan dia. Puan Izawani, terjemahkan. Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan mendapatkan bekalan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kami akan menambahkan sukatan seekor unta. Demikian itu adalah sukatan yang mudah bagi raja. Okey, baik. Ini alasan mereka, ataupun kita kata ini ayat mereka untuk terus membujuk Nabi Yaqub alaihi salam. Ayat kita sekarang ni Nabi Yaqub tak kata lagi boleh. Ayat kita sekarang ni Nabi Yaqub tak kata lagi boleh. Ayat mereka tadi, kami kalau tak bawa Nabi Yaqub tak dapat, kami janji akan jaga dia. Nabi Yaqub kata, patutkah aku percaya pada kamu sebagaimana percaya pada kamu sebelum ni, ayat tadi. Nabi Yaqub tak kata boleh, tak kata tak boleh, ayat tadi. Ketika mana mereka tengok dalam barang-barang mereka dikembalikan semula dinar dan dirham mereka, mereka pun cakap pada Nabi Yaqub, kita nak apa lagi? Kita nak cari orang baik macam ni kat mana lagi? Kalau kita tak boleh beli makanan daripada dia, kita tak boleh makanan pada siapa lagi? Kalau kita katakanlah kita tak vaksin, contoh, boleh masuk pasar raya. Ada je kedai-kedai yang tak kisah bab vaksin ni. Kita boleh beli kedai Aceh ke, contohlah kat tempat kita ada kedai Aceh kan. Kedai runcit Aceh juga kisah pun, ataupun kedai orang-orang yang kedai-kedai Bangladesh ada jual-jual. Kita bukan kisah pun, kita scan tak scan, contoh. Boleh beli kat situ lagi, contoh. Kita tak vaksin, tak ada masuk pasar raya sebab scan Sejahtera tak keluar, kita complete vaksin. Kita masuklah kedai-kedai biasa yang jual barang-barang dapur. Boleh. Contoh. Tapi dalam masalah ni, Nabi Yusuf seorang je. Pada dia ada stok makanan. Nabi Yusuf seorang je pada dia ada stok makanan. Jadi kalau kita tak nak berurusan dengan dia, kita nak berurusan dengan siapa lagi? Itu maksud mana beri. Okay, kalau kita tak nak berurusan dengan dia, orang baik macam tu, kita nak berurusan dengan siapa lagi? Kita tak ada dah pilihan kedua, ketiga. Dia seorang je yang ada stok makanan. Lalu mereka pun cakap pada Nabi Yaqub alaihi salam, kita nak bawa Nabi Yaqub, nak bawa Bunyamin kali ni bukanlah untuk suka-suka jalan-jalan saja-saja.
Kita nak sangat bawa Bunyamin sebab kita nak cari bekalan makanan untuk keluarga kita. Kalau maksudnya kalau Nabi Yaqub berkeras juga tak nak lepaskan Bunyamin, macam mana dengan anak isteri kami nak makan? Sekarang ni cerita dia bukan 12 orang ni saja, bukan 11 orang tu saja. Cerita dia masing-masing dah kahwin. Bunyamin pun masa ni dah kahwin. Mereka berpisah dengan Nabi Yusuf 25 tahun. Setelah 25 tahun, okey, adik dia Bunyamin tu pun dah kahwin. Yang abang-abang lagi dah kahwin, bercucu lah. Abang-abang tu bukan sekadar dah kahwin, beranak bercucu. Jadi sekarang ni persoalannya bukan bab makan minum mereka 10 orang, 11 orang, macam pun ikut 12 orang. Tak. Mereka semua sekali ada pendapat mengatakan 72 orang. Nabi Yusuf alaihi salam nanti jemput mak ayah dia dan adik-adik dia ke Mesir. Nanti Nabi Yusuf jemput mak ayah dia, adik-adik dia semua ke Mesir, bawa family mereka 72 orang. Pendapat mengatakan 74 orang. Itulah grup pertama. Bani Israel berpindah daripada Palestin ke Mesir, grup pertama. Mereka masuk seramai 72 orang. Mereka keluar daripada Mesir zaman Nabi Musa nanti seramai 620,000 orang. Maksudnya keturunan mereka mengembang biak daripada 72-74 orang tadi itu. 72-74 itu termasuklah anak, cucu, menantu Nabi Yaqub semua sekali lah. Okay, mereka berkembang biak. Zaman Nabi Musa bawa lari mereka pada Mesir ke Palestin balik. Jumlah mereka 620,000 orang. Ini menurut sirah yang ditulis oleh ulama-ulama tafsir. Jumlah sebenar yang tepat, wallahu a'lam. Allah saja yang lebih mengetahui. Mereka bagi alasan pada Nabi Yaqub AS agar Nabi Yaqub lepaskan juga mereka ialah memang kami sebelum ni, seolah-olah memang kami sebelum ni tak dapat tunaikan janji dalam bab Nabi Yusuf. Tetapi dalam bab Bunyamin ni, tujuan kami, niat kami untuk makan orang ramai. Untuk makan orang ramai. Maksudnya isteri anak kami, cucu-cucu kami, mereka nak makan. Jadi tak nak kami kena bawa juga Bunyamin. Dan kami akan jaga sungguh-sungguh Bunyamin. Kami janji kami akan jaga dia sungguh-sungguh. Wa nahfazu akhana. Kami akan jaga dia sungguh-sungguh. Dan kalau kami dapat bawa dia, kami boleh beli lebih daripada sebelum ni. Contoh sebelum ni, mereka 10 orang pergi kan. Mereka dapat bawa muatan makanan 10 ekor unta. Mereka dapat bawa makanan, maksudnya dapat beli stok gandum daripada Mesir, muat 10 ekor unta. Bila bawa Bunyamin, kami akan dapat 11 ekor unta, dapat lebih. Jadi kita dapat stok makanan lebih, kita pun dapat hidup dengan lebih lama. Maksudnya dapat bekalan makanan dengan tempoh lebih lama. Dan lebih seekor unta tu tak susah pun bagi Raja Negeri Mesir tu nak bagi kat kita. Ini ayat mereka untuk pujuk Nabi Yaqub AS untuk lepaskan Bunyamin. Maka Nabi Yaqub AS walaupun tak percaya mana ke anak-anak dia yang besar tu, tetapi menjaga nyawa, menjaga maslahah orang ramai lebih utama daripada menjaga hati dan perasaan sendiri. Kalau ikut hati, kalau ikut perasaan, memang tak nak bagilah Bunyamin bawa. Mereka bawa ni. Sebab dulu dah ada pengalaman, dah hilang seorang anak. Kalau ikut hati, perasaan, sedih, tak percaya. Tapi dari satu sudut, kalau tak bagi Bunyamin pada mereka bawa, macam mana dengan makan anak menantu aku, cucu-cucu aku? Makanan perlu cari. Makanan perlu ada. Okey, aku Nabi, aku boleh lah doa pada Allah boleh bagi kenyang tanpa makanan. Mereka-mereka tu, anak menantu cucu ni macam mana? Hidup perlukan makanan. Jadi Nabi Yaqub AS memandang maslahah umum, kebaikan orang ramai. Keluarga sendirilah. Keturunan sendirilah. Lebih baik, lebih patut diutamakan berbanding dengan perasaan diri sendiri. Perasaan diri sendiri. Okey, baik. Sebab tu Nabi Yaqub bagi izin mereka bawa Bunyamin. Ayat seterusnya. Qala, dia telah berkata. Kalau kita sekarang kita guna apa? Adik-beradik ke tak adik-beradik ke? Kalau saya guna apa dia? Nabi kata orang mukmin takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau saya walaupun adik-beradik, contohlah. Dulu nak pinjam duit tak bayar, tiba-tiba datang nak pinjam duit sekali lagi. Saya pun cakap apa kat orang tu? Walaupun adik-beradik. Nabi kata orang mukmin takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali.
Dulu dah kena tipu sekali, tiba-tiba dah tak nak tipu sekali lagi. Sorry, jangan harap. Contoh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab maslahah, dalam bab kebaikan, kita perlu korbankan perasaan kita. Kita perlu korbankan rasa sakit hati, kecewa kerana memikirkan maslahah. Contoh adik kita. Contohlah tadi Puan Alina tanya adik-adik macam mana? Adik kita tu dah 4 kali pinjam duit dengan kita. 4 kali tak bayar. Tiba-tiba sekarang dia tak minta duit lagi. Nak minta duit lagi. Kalau dia bujang, dia hidup seorang. Biar apilah. Pandai-pandailah awak pergi minum air paip masjid ke. Okey, pergi mana-mana minta makanan free ke. Tapi adik kita tu ada isteri, ada anak-anak contoh. Isteri dan anak-anak dia tak bersalah. Isteri dan anak dia perlukan makanan. Jadi kalau benci sangat kat dia, menyampah sangat dengan dia sebab tak bayar hutang kita sebelum ni, cuba pandang isteri dan anak-anak dia yang kebulu juga tak ada makanan. Jadi buang perasaan benci, menyampah, sakit hati dengan dia tu, fikirkan nasib anak isteri dia yang tak bersalah. Samalah juga kalau ikutkan abang-abang dia tak boleh percaya, abang-abang Bunyamin tak boleh percaya. Tapi memikirkan isteri mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka perlukan makanan. Oleh kerana itulah Nabi Yaqub melepaskan juga Bunyamin bersama mereka. Okay, baik, saya terus ayat 66. Qala dia telah berkata, dia kat sini Nabi Yaqub, lan sekali-kali tidak. Lan sekali-kali tidak, ursilahu aku melepaskannya. Ursilahu aku melepaskannya. Ma'akum bersama kamu. Ma'akum bersama kamu. Hatta sehinggalah tu'tuni engkau memberikan aku. Tu'tuni engkau memberikan aku. Mawsiqan sumpah perjanjian. Terjemah mawsiqan sumpah perjanjian. Oh, betul terjemah solid oaths. Solid oaths. Mawsiqan sumpah perjanjian. Min daripada Allah. Maksud daripada Allah ni bersumpah dengan nama Allah lah, tu maksud dia. Apa sumpah dia? La ta'tunnani, kamu hendaklah membawa kepadaku. La ta'tunnani, kamu hendaklah membawa kepadaku. Okey. Bihi dengannya, iaitu dengan Bunyamin. Illa melainkan an bahawa yuhata dikepung. Yuhata tu maksudnya diliputi, dikepung. Bikum dengan kamu. Okey, terjemahkan dia. Puan Rahimah terjemahkan. Puan Rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, sekali tidak aku melepaskan bersama kamu. Melepaskannya, kena ada nya puan. Nya. Dia telah berkata, iaitu Nabi Yaqub, sekali tidak aku melepaskannya bersama kamu hatta engkau memberikan sumpah perjanjian daripada Allah, kamu hendaklah membawa kepadaku dengan Bunyamin, melainkan kamu dikepung dengan kami. Okey, melainkan kamu dikepung ataupun dikepung dengan kamu. Okey, baik, terima kasih Puan Rahimah. Perkataan hatta diterjemahkan hatta juga. Bagus terjemah terbaik adalah menggunakan perkataan yang sama. Itu terjemah paling tepat sekali. Okey, memang bahasa Melayu pun hatta kan? Dulu bahasa Melayu biasa digunakan hatta. Sekarang hatta dalam bahasa Melayu dah agak kurang. Wayah hutang aku akan cari kau sampai dapat. Hatta dalam lubang cacing aku tetap akan cari kau. Betul kan? Hatta bahasa Melayu. Sekarang dah jarang digunakan hatta. Okey, baik. Nabi Yaqub alaihissalam cakap pada anak-anak dia bagilah ni. Aku sekali-kali tidak akan lepaskan Bunyamin bersama kamu. Kecuali kamu memberikan satu perjanjian bersumpah kepada aku. Kamu bersedia memberikan satu kata-kata perjanjian yang disertakan dengan sumpah okey, kepada aku. Apa dia kata sumpah tu? Kamu hendaklah bawa Bunyamin balik pada aku. Sebelum ni dalam bab Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yaqub tak adalah kata kena berjanji, kena bersumpah, tak ada. Anda kena ambil lagi di akhir boleh?
Tutup pintu sekarang. Baik. Dalam bab Nabi Yusuf sebelum ni, tak adalah kata Nabi Yaqub kata kena berjanji, bersumpah dengan nama Allah, kembalikan balik Nabi Yusuf, tak ada. Tapi dalam bab Nabi Bunyamin, Nabi Yaqub minta mereka bersumpah dengan nama Allah. Apa dia? Kamu kena bawa balik Bunyamin dengan aku, kepada aku. Maksudnya kalau mereka tak bawa, mereka buat salah dua. Satu, salah dengan Nabi Yaqub. Yang kedua, bersalah dalam bab janji dan sumpah. Satu, mereka bersalah pada Nabi Yaqub lah sebab tak bawa janji nak pulangkan balik Bunyamin, tiba-tiba tak pulangkan. Yang kedua, mereka juga bersalah dengan Allah dari sudut melanggar janji, melanggar sumpah. Okey? Kecuali, ada kecuali lagi ni. Tadi dah kecuali dah, ni kecuali lagi. Kecuali kamu tak boleh bawa balik dia dengan kamu sekali tak boleh balik. Sebab kamu dikalahkan, kamu semua dibunuh, ataupun kamu ditangkap, kamu dikepung. Tu tak apa. Maknanya kalau kamu balik lepas ni, kamu 10 orang balik, dia tak ada. Atas alasan, dia kena bunuh. Dia seorang, tak ada. Atas alasan, dia kena tangkap. Dia seorang je kena tangkap, kamu tak kena. Tak boleh. Atas alasan, dia mati lemas. Dia seorang je mati lemas. Kamu tak ada seorang pun lemas. Tak boleh terima. Lainlah kalau ditangkap, 5 orang kena tangkap, dia sekali. Okey, alasan tu aku boleh terima. Mati lemas, contoh, mati lemas jatuh dalam sungai, jatuh dalam perigi, bukan dia seorang, ada lagi 4 orang adik-adik kami jatuh dalam perigi kata dia juga. Tu boleh. Ataupun kami dirompak di perjalanan dan dia dalam perjalanan kena rompak, kena culik dalam perjalanan. Bukan dia seorang, ada lagi 5 orang kena culik. Tu boleh aku terima alasan. Tapi kalau lepas ni balik-balik kamu 10 orang, dia seorang je tak ada, itu tak boleh. Itu tak boleh terima. Alasan tu tak boleh terima. Itu maksud ayyuhata bikum. Maksudnya kalau ada apa-apa mudarat, kalau ada apa musibah, dia seorang saja aku tak nak terima. Alasan dalam apa pun dia seorang saja aku tak nak terima. Tapi kalau mudarat datang, musibah datang, dia kena 5-6 orang di kalangan kamu kena juga. Lepas ni kamu 10 orang pergi, balik 3 orang je. Mana lagi 7 orang? Mana lagi 8 orang? Mereka 11 lah campur Bunyamin. 8 orang semua kena makan dengan singa. Tu aku boleh terima. Maksudnya memang betul-betul musibah kena pada dia. Tapi kalau dia seorang saja aku tak boleh terima. Itu maksud ayat. Faham maka sambung. Faham maka lamma tak sekala atauhu mereka terjemah apa? Melakukannya. Mereka menyetujuinya. Terjemah atauhu mereka menyetujuinya. Boleh? Mausiqahum dengan sumpah mereka. Mausiqahum dengan sumpah mereka. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yaqub telah berkata, Allah lah, terjemah Allah lah. Okey. Ala atas apa yang Naqulu kita perkatakan. Maksud kita tu dia dan anak-anak dia sekali. Wakil sebagai penjaga ataupun sebagai saksi. Terjemah wakil sebagai penjaga ataupun sebagai saksi. Okey, baik Tuan Haji Aziz Dahari terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka menyetujuinya dengan sumpah mereka, ia telah berkata, Allah lah atas apa yang kita perkatakan sebagai penjaga atau saksi. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Mereka pun setuju untuk bersumpah dengan nama Allah yang mereka akan bawa balik semula Bunyamin pada Nabi Yaqub alaihi salam. Ketika mana mereka telah bersumpah, maka Nabi Yaqub berkata, Allah lah menjadi saksi atas apa yang kita persetujui hari ini. Dalam tafsir ada mengatakan, mereka bersumpah dengan kata, Billahi Rabbi Muhammadin la ya'tiyannaka bih. Billahi Rabbi Muhammadin la ya'tiyannaka bih. Ini menurut pengarang tafsir Hasyiah Sawi. Demi Allah, Tuhan Muhammad
kami akan mendatangkan dia kepadamu nanti. Riwayat ini tidak ada dalam hadis, tetapi banyak ditulis oleh mufassirin. Sama juga macam kisah Nabi Adam alaihi salam minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam minta ampun Nabi Adam tu dia sebut Rabbi Muhammadin, dengan nama Nabi Muhammad ampunkanlah aku. Maka Allah Taala tanya Nabi Adam. Ini adalah riwayat-riwayat tafsir. Nak percaya boleh, tak nak percaya pun boleh. Allah Taala tanya Adam, kok mana kamu tahu Muhammad tu? Padahal Nabi Muhammad mana ada lagi. Maka Nabi Adam jawab, dalam syurga dulu aku tengok namanya ada sebelah namamu. Itu cerita Nabi Adam. Sekarang pun sama jugalah, cerita tu didatangkan balik. Mereka bersumpah dengan Nabi Yaqub dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad dah ada ke belum masa ni? Belum ada pun lagi, tak ada pun lagi. Walau bagaimanapun cerita ni ada dalam tafsir-tafsir. Benda tu tak pelik, tak mustahil, kerana setiap para nabi akan menceritakan tentang nabi-nabi akan datang selepasnya. Termasuklah Nabi Yaqub, termasuklah Nabi Yusuf, semua boleh cerita benda nabi akan datang setelah mereka. Okey, baik, kita hanya wajib percaya mereka bersumpah dengan Nabi Yaqub. Apa ayat sumpah mereka? Kita tak wajib percaya cerita-cerita dalam tafsir sedemikian. Adakah mereka benar-benar guna nama Muhammad tadi ataupun tidak? Wallahu a'lam. Okey, baik. Yang penting mereka telah pun bersumpah terhadap Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub kata, sumpah-sumpah kita pada hari ini saksinya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa berlaku, Allah Taala saksi. Apa-apa berlaku, kamu tipu, kamu khianat, kamu bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya ayat 67. Wa dan qala, dia telah berkata, dia Nabi Yaqub, ya bani, wahai anak-anakku. Ya bani, ya wahai anak-anakku. Kalau seorang ya bunayya, ya bani, ya wahai anak-anakku. La janganlah tadkhulu, kamu masuk. Tadkhulu, kamu masuk. Min daripada babin, pintu. Wahidin, yang satu ataupun yang sama. Wahidin, yang satu ataupun yang sama. Wa dan udkhulu, masuklah kamu. Udkhulu, masuklah kamu. Min daripada abwabin, pintu-pintu. Abwabin, pintu-pintu. Mutafarriqah, yang berbeza-beza. Mutafarriqah, yang berbeza-beza. Wa dan ma tidaklah uhni, aku memberi manfaat, aku dapat memberi manfaat. Terjemah uhni, aku dapat memberi manfaat. Sebenarnya terjemah asal uhni, aku dapat mengkayakan. Uhni berasal pada perkataan ghani. Jadi uhni, aku dapat mengkayakan, maksudnya aku dapat memberi manfaat. Dalam bracket tulis, tidaklah aku dapat memberi manfaat, dalam bracket tulis dengan nasihatku ini. Dengan nasihatku ini. Okey, dalam bracket lah. Ankum, terhadap kamu. Ankum, terhadap kamu. Min daripada Allah. Min daripada syai'in, sesuatu pun. Syai'in, sesuatu pun. In tidaklah al-hukmu, keputusan itu, al-hukmu, keputusan itu, illa melainkan lillah, bagi Allah. Lillah, bagi Allah. Habis ayat ni. Alaihi, kepadanya lah. Tawakkaltu, aku berserah. Tawakkaltu, aku berserah. Wa dan alaihi, kepadanya lah. Fa, maka liyatawakkali, hendaklah bertawakal ataupun hendaklah berserah, dua-dua boleh.
liyatawakkali, naklah bertawakal ataupun naklah berserah. Al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Puan Aliza Ali, tolong baca Puan Aliza Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk melalui sebuah pintu gerbang sahaja, tetapi masuklah melalui pintu-pintu gerbang yang berbeza. Namun demikian, aku tidak dapat menyelamatkan kamu sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Nabi Yaqub alaihissalam setujulah lepas mereka dah bersumpah tadi dengan nama Allah untuk bawa balik semula Bunyamin, setuju. Nabi Yaqub bagi nasihat pada mereka. Nabi Yaqub bagi pesanan pada mereka. Apa pesanannya? Nanti sampai Mesir nanti, kamu 11 orang. Jangan masuk ke pintu yang sama. Masuklah ikut pintu yang berbeza-beza. Apa tujuan dia? Apa hikmah dia? Tujuannya ialah kalau masuk kamu semua 11 orang masuk melalui pintu yang sama, orang Mesir tengok dan mereka berniat jahat terhadap kamu, mereka menyerang kamu ke, menangkap kamu ke, membunuh kamu ke, semua kena. Tapi masa tu pintu gerbang Mesir ada 4 pintu. Dalam tafsir mengatakan masa tu pintu gerbang Mesir ada 4. Kalau kamu masuk daripada pintu yang berbeza, 3 orang masuk pintu ni, 3 orang pintu ni, 3 orang pintu ni, 2 orang pintu ni. Kalau berlaku apa-apa musibah pada satu pintu, taklah semua kamu akan binasa. Taklah semua kamu akan dapat musibah. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu pada tahun 80-an ke 90-an, saya pun tak pastilah, Perdana Menteri Pakistan, Ziaul Haq, okey, tahun 80-an ke 90-an. Tahun sini pun cerita kat saya. Ziaul Haq, dia dengan menteri-menteri dia kena bom dalam helikopter, semua kena bom dengan Amerika lah katanya, wallahu alam. Sebab apa? Mereka semua orang besar-besar kerajaan, orang besar-besar sebuah negara hanya menaiki satu helikopter yang sama. Sekarang ni mana-mana negara, Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri tak boleh naik flight yang sama. Betul kan? Tujuan dia apa dia? Kalau apa-apa berlaku pada kapal terbang tu, orang bom ke, kapal terbang jatuh ke, kapal terbang terhempas ke, seorang je dapat mudarat. Kena Perdana Menteri, kita masih ada lagi timbalan Perdana Menteri. Ataupun kalau kena timbalan dia, kita masih ada lagi Perdana Menteri. Untuk mengelakkan musibah berlaku, semua kena. Masa Queen Elizabeth datang Malaysia, ni kelas siang tadi Kapten Haji Abdul Latif beritahulah, masa Queen Elizabeth dulu datang Malaysia, dia naik kapal terbang lain, suami dia naik kapal terbang lain. Okey, dia naik kapal terbang lain, suami dia naik kapal terbang lain. Apa tujuan dia? Kerana bila berlaku sesuatu pada salah seorang, ada seorang lagi. Ni Quran cerita lama dah. Undang-undang dia pakai sekarang. Banyak juga company besar-besar sekarang, syarikat-syarikat besar, mereka punya board of director, mereka tak akan naik satu flight yang sama. Contoh syarikat-syarikat besar, ada lawatan ke mana-mana negara, mereka tak akan naik flight yang sama. Mereka akan pergi ke destinasi yang sama, tapi kapal terbang mereka akan berbeza-beza. Ataupun sekarang raja dengan tengku mahkota. Raja dan tengku mahkota nak pergi umrah ke, nak pergi mana-mana, mereka tak akan naik flight yang sama. Apa tujuan dia? Kalau berlaku apa-apa pada ayah sang raja tadi, anak dia masih ada lagi tengku mahkota. Jadi hukum ni diguna pakai sekarang. Allah Ta'ala dah cerita lama dalam Al-Quran. Surah ayat-ayat ni ada. Bukanlah kita kata nasihat ni keluar pada zaman Nabi Yusuf. Tak, Nabi Yusuf tak ada lagi, Yakub tak ada lagi. Ayat-ayat Allah ni telah tersedia ada. Bumi ni tak ada pun lagi. Ayat 67 surah Yusuf ni dah ada lama dah. Sejak azali lagi. Dalam Lauh Mahfuz dah ada dah ayat. Jadi nasihat ni, walaupun kita kata hanya sekadar cerita bagi kita, tapi banyak pengajaran kita boleh ambil. Banyak pengajaran kita boleh ambil. Ini di sudut safety. Di sudut safety, menteri besar, Perdana Menteri,
dengan orang bawahan dia, dengan orang besar-besar. Jangan naik satu flight, jangan naik satu kereta. Okey, boleh naik Velfire. Satu Velfire tu Menteri Timbalan Perdana Menteri, Menteri besar naik satu Velfire. Boleh tak? Boleh, contohlah. Tapi tak, dari sudut safety mereka kena naik kenderaan-kenderaan yang berbeza-beza. Nampak? Ni ditulis oleh arwah Dr. Abdul Hai Abdul Syukur, pengarang Tafsir Pedoman. Pengarang Tafsir Pedoman dia cerita pasal ni. Okey, baik. Ataupun ada pendapat mengatakan boleh jadi mereka kena tangkap ramai-ramai ke, kena bunuh ramai-ramai ke, kena khianat ke, ataupun boleh jadi mereka kena ain. Tahu tak ain? Penyakit ain. Dalam hadis Nabi sebut al-ainu haqqun. Al-ainu ni, penyakit ain ni orang putih terjemah evil eye. Orang putih terjemah evil eye. Bahasa Melayu panggil panahan mata. Panahan mata. Kita tengok ataupun ada orang yang dia tengok seseorang dengan pandangan yang tak baik dalam hati dia. Maka dengan sebab pandangan dia tu terjadi mudarat pada orang tersebut. Orang tu jadi sakit, jadi demam. Dalam kitab fiqh, orang-orang yang ada masalah ain, maksud orang-orang yang ada masalah ain itu terjemah di mata lah. Maksudnya dia ni kalau tengok orang tu senang dapat mudarat. Orang tu boleh demam, orang tu jadi lemah badan, orang tu jadi sakit seminggu kalau dia tengok. Kalaulah pemerintah dapat kenali orang macam ni, maka pemerintah wajib kena kurung di dalam rumah dia. Tak pergi sembahyang Jumaat, tak pergi sembahyang Jumaat pun untuk orang macam ni. Tak pergi solat Jumaat, tak pergi solat Jumaat pun. Bahkan kalau dia nak pergi jalan kat pasar-pasar, kerajaan, pihak pemerintah hanya bagi dia pergi time tak ramai orang. Dan orang tak ada sangat, barulah pergi. Sebab apa? Takut dia pergi, dia tengok-tengok orang, mudarat pada orang. Maksudnya ini memang ada. Hukum evil eye ni memang ada. Kita kat Malaysia, kita tak titik beratkan sangat benda macam ni. Guru-guru saya, kebanyakan guru-guru saya belajar kat India, kat Pakistan, dia kata orang-orang belah sana sangat menitik beratkan benda-benda macam ni. Lepas tu mereka kalau buat rumah besar pada orang lain, kenderaan mereka mewah pada orang lain, mereka akan letak Masya Allah. Masya Allah tak kat depan rumah dia, kat kenderaan dia. Apa tujuan dia? Supaya bila orang tengok dengan pandangan yang tak baik ke, ataupun orang tu memang ada masalah ain, dia tengok, dia sebut Masya Allah, dia tengok, dia baca Masya Allah, maka terselamat daripada bahaya penyakit ain. Bahaya penyakit ain ini. Ain ni, hukum dia sama macam sihir. Sihir boleh beri mudarat tak? Boleh beri musibah tak pada seseorang? Boleh, dengan izin Allah. Allah izin sihir itu dapat mudarat pada kita, dapat mudarat pada kita. Kalau Allah tak izin, sihir itu tak boleh buat apa pun. Samalah juga, ain ni terjadi dengan izin Allah. Bukanlah semata-mata kerana mata dia hebat, tu jadi mudarat orang tu. Tak. Semua tu berlaku dengan izin Allah. Allah tak izin, tetap tidak berlaku. Jadi orang yang yakin ain tu semata-mata dapat beri mudarat, yakin tu salah. Keyakinan sebenar adalah mudarat manfaat datang daripada Allah. Allah izinkan kemudaratan berlaku daripada pandangan mata jahat tersebut. Ayat terbaik untuk melindungi diri daripada ain adalah al-mu'awwidhatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Okey, tuan-tuan type je lah evil eye kat Google, dia cerita detail pasal evil eye. Benda tu kita kata bukanlah hukum pelik-pelik, dalam agama Islam pun ada hukum tersebut. Nabi sebut al-ainu haqqun. Pandangan mata yang jahat tu memang benar. Memang benar ada. Sebab tu ulama-ulama dulu dia tak tayangkan harta sangat, dia tak tayangkan keluarga dia sangat. Tak adalah kata haram berdosa tayang harta. Tak adalah kata berdosa tayang family, tayang anak baru lahir, tayang menantu, tayang cucu. Tak ada masalah, tak berdosa pun. Tapi kerana menjaga, takut-takut daripada ain, takut-takut daripada kesan ain, maka mereka kalau boleh mengelakkannya. Kalau boleh mengelakkannya. Dia orang tak adalah suka-suka nak post gambar anak sendiri, isteri sendiri. Okey? Tak haram. Saya tak kata haram, berdosa besar, siapa buat macam tu tak ada masalah, tak berdosa pun. Tapi untuk mengelakkan ain, lebih bagus mereka tidak menzahirkannya. Sebab kita tak tahu pandangan orang macam mana. Kita baru kahwin, isteri kita cantik sangat, orang tengok dengan perasaan tak baik, mungkin memberi kesan tak baik, boleh jadi. Okey, jadi Nabi Yaqub alaihi salam pesan pada anak-anak dia, jangan masuk kat satu pintu je, masuklah kat pintu lain-lain.
Supaya kalau ada orang-orang yang berniat jahat terhadap kamu ataupun mereka pandang kamu dengan pandangan mata yang jahat, evil eye inilah, tak kena pada semua kamu, kena pada beberapa orang sahaja. Timbul soalan lagi. Kenapa Nabi Yaqub hanya pesan pada kali kedua mereka pergi ke Mesir? Nabi Yaqub tak pesan pun kali pertama dulu. Masa kali pertama dulu abang-abang dia ni nak pergi beli gandum kat Mesir, Nabi Yaqub tak pesan pun pesanan macam ni. Baik, adalah beberapa jawapan. Pertama, kerana masa pergi kali pertama dulu, anak kesayangan dia tak ada. Anak kesayangan dia iaitu Bunyamin tak ada sekali. Kali kedua ni, Nabi Yaqub AS pesan kerana anak kesayangan dia pergi sekali. Okey, ini satu jawapan. Yang kedua, sebagai seorang Nabi, Allah Ta'ala bagi naluri. Naluri Nabi Yaqub merasakan seolah-olah akan ada sesuatu yang berlaku. Sebab tu dia pesan pesanan ni pada anak-anak dia. Jawapan ketiga, kali pertama dulu pergi, mereka pergi hanya sekadar pembeli gandum macam orang-orang daripada negara lain juga, pergi gandum balik. Tapi setelah Nabi Yaqub perasan, anak-anak dia dapat layanan special sikit daripada Raja Muda Mesir. Maka Nabi Yaqub punya perasaan, perkara tersebut boleh menimbulkan cemburu, iri hati daripada orang-orang lain. Ditambah pula mereka ni, anak-anak lelaki yang ramai daripada seorang ayah, wajah-wajah mereka lebih tampan kerana mungkin ada kesan nur kenabian. Maksudnya anak-anak Nabi, nur tu ada pada mereka, menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan orang-orang yang iri hati. Maksudnya ada orang Mesir yang dah lama duduk Mesir, tak adalah dapat layanan special sangat macam dia orang ni. Tiba-tiba dia orang ni datang-datang nak beli dapat special layanan daripada Nabi Yusuf AS. Jadi boleh jadi kedatangan mereka kali kedua ni dicemburui oleh ramai orang. Jadi bila orang-orang cemburu, orang-orang dengki, tak puas hati, maka boleh jadi ada kemungkinan berlaku perkara-perkara yang tak baik. Sekurang-kurangnya pun boleh berlaku ain, penyakit ain, kesan ain pada mereka. Sebab tu Nabi Yaqub AS memesan pesanan ini pada anak-anak dia. Walau bagaimanapun, ayat kita ni Nabi Yaqub kata, wa ma uni ankum minallahi min syai'. Yang aku pesan ni untuk safety, security, yang aku pesan ni. Tapi nasihat aku ni kalau kamu amalkan 100% pun, kalau Allah kata nak jadi musibah, jadi juga musibah. Kalau Allah kata dah dapat mudarat, dapat juga mudarat. Walaupun kamu amalkan 100% nasihat aku. Naik motor pakai helmet, naik motor pakai jaket safety keselamatan, pakai seluar untuk khas naik motor, pakai kasut boot khas untuk naik motor. Maksudnya safety 100% lah, macam orang lumba kat lintas Sepang tu, safety dia naik motor. Baguslah niat untuk safety. Tapi kalau Allah kata mati tengah jalan, mati tengah jalan juga. Walaupun helmet dia helmet 3,000 sebiji. Walaupun helmet motosikal dia harga 3,000 sebiji. Tapi kalau Allah kata mati, mati juga. Naik kenderaan, baca doa naik kenderaan, pakai seat belt. Kita ikut undang-undang jalan raya betul-betul. Tempat berhenti, kita berhenti. Tempat tak boleh laju, kita tak laju. Kita dah ikut betul-betul lah undang-undang jalan raya. Untuk safety kita. Tapi, kalau Allah kata musibah dah berlaku, mudarat berlaku juga. Ada orang lain bawa kereta, tak ikut undang-undang, mungkin dia mabuk, boom, kita kena sekali. Habis juga. Ini maksud ayat ni. Jadi Nabi Yaqub kata, pesanan aku ni untuk safety. Nasihat aku ni untuk safety kamu. Tetapi, walaupun nasihat aku kamu amalkan 100%, benda tu tetap tak boleh nak mengelakkan daripada Allah sesuatu yang Allah Ta'ala dah tentukan. Maksudnya, bukanlah Nabi Yaqub kata, jadi kat sini Nabi Yaqub pesan apa dia? Usaha kena ada, lebih pada tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh lebih baik daripada orang yang tak usaha langsung, main serah macam tu saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahanya apa dia? Usahanya masuk jangan kau pintu yang sama. Itu usahanya. Lepas pada tu serah pada Allah. Kalau Allah kata musibah, musibahlah. Allah kata mudarat, mudaratlah, nak macam mana. Jadi usaha kena ada. Naik motor kena pakai helmet. Tadi lah kita kata, cocok tak cocok pun, vaksin. Bukan saya nak sokong vaksin. Contohlah. Alah cocok tak cocok vaksin pun mati-mati juga. Ya, betul. Tapi usaha kita, ikhtiar kita salah satunya vaksin. Contoh. Ni sekadar contoh. Saya bukan sokong kat vaksin ni.
Okey, sebab dengar cerita nak kuliah ke-4 pula ni, tak tahulah nanti yang ke-7 percuma KFC. Baik. Usaha naik motor, pakai helmet mahal, pakai seluar safety, baju safety, contohlah. Mati-mati juga. Tapi adakah dengan sebab macam tu, tak payahlah pakai helmet, bawa je, mati-mati, selamat-selamat lah. Contoh. Jaga kesihatan, jaga pemakanan, contoh. Okey, kurangkan manis, kurangkan nasi, senaman. Apa niat kita jual kita? Agar badan sihat. Boleh hidup lama, boleh ibadat lebih sikit. Itu niat tujuan kita. Betul kan? Tapi kalau Allah kata sakit, takdir kata dapat penyakit juga, dapat juga. Dia lindungi, dia jaga makan untuk kecil manis, darah tinggi. Dia tengok kena kanser hidung. Berlaku kanser hidung. Okey, dia dah senaman, dah jaga makan, BMI cukup. Okey, semua petua-petua kesihatan, semua dia dah praktikkan. Tapi dia tak kena kanser hidung. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku juga. Samalah juga ayat ni nak beritahu Nabi Yaqub nak betulkan keyakinan anak-anak dia. Protection kita buat. Usaha kita buat. Tapi apa yang kita buat, walaupun kita buat betul ikut cara dia, ikut dia punya prosedur dia, tapi kalau Allah kata mudarat juga. Keputusan tidak ada di tangan sesiapa kecuali di tangan Allah. Okay, keputusan tidak ada di tangan sesiapa kecuali di tangan Allah. Kita punya safety rumah, ada security, ada anjing, siap paskal lagi jaga rumah kita, contoh. Tapi kalau Allah nak bagi musibah, Allah nak bagi mudarat, dapat juga musibah, dapat juga mudarat. Oleh kerana itulah orang mukmin hendaklah bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yaqub sendiri pun kata, aku dah nasihat kamu, aku serah pada Allah. Kamu pun sama. Bila kamu dah ikut nasihat aku, kamu juga kena berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 ayat lagi. Wa dan sambung. Lama tak sekala dakhalu mereka masuk. Dakhalu mereka masuk min daripada haitsu arah yang amarahum menyuruh mereka abuhum oleh ayah mereka ma tidaklah kana ianya, terjemah kana ianya, maksud ianya adalah nasihat itu yughni memberi manfaat, apa dia terjemah avail ataupun save, memberi manfaat anhum kepada mereka ataupun menyelamatkan, boleh juga kita terjemah yughni, menyelamatkan kepada mereka min daripada Allah, okey, min daripada syai'in sesuatu pun illa melainkan hajatan keinginan, desire, hajatan keinginan fi dalam pada nafsi diri Yaqub, Nabi Yaqub, qadaha yang dia telah sampaikannya, wa dan innahu sesungguhnya dia Nabi Yaqub, innahu sesungguhnya dia Nabi Yaqub la benar-benar zu ilmin mempunyai ilmu, truly had knowledge, li kerana ma apa yang Alamnahu kami telah mengajarkannya, dia Nabi Yaqub. Wah dan lakinna kebanyakan, tetapi maafkan saya, aksara kebanyakan, annas manusia, la tidak ya'lamun mengetahui. Puan Maisarah Mohtar terjemahkan boleh, Puan Maisarah? Boleh. Okey.
Dan tatkala mereka masuk daripada arah yang menyuruh mereka oleh ayah mereka, tidaklah ianya, iaitu nasihat itu, memberi manfaat kepada mereka daripada Allah, daripada sesuatu pun, melainkan keinginan dari dalam diri Nabi Yaqub yang telah dia sampaikannya, dan sesungguhnya dia, Nabi Yaqub, benar-benar mempunyai ilmu kerana apa yang telah kami mengajarkannya, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi Allah Ta'ala ringkaskan cerita. Mereka pun pergi. Ketika mana mereka masuk, masuknya masuk pintu gerbang. Ayat lepas ni dia masuk lagi. Ayat lepas ni masuk lain. Ayat sekarang masuk lain. Ayat pertama sekarang mereka masuk pintu gerbang Mesir. Ketika mana mereka masuk pintu gerbang Mesir, sebagaimana ayah mereka suruh. Masuk ke pintu yang beza-beza. Jangan sekelompok, satu kumpulan, sebelah orang masuk pintu yang sama. Jangan. Tetapi amalan mereka ataupun apa yang mereka praktikkan ikut nasihat ayah mereka tetap juga tidak memberi manfaat kepada mereka. Maksudnya tetap tak boleh juga menyelamatkan mereka daripada ketentuan Allah. Tetap tak boleh selamatkan mereka juga daripada ketentuan Allah. Nabi Yaqub dah cakap dah tadi. Kalau Allah nak kata jadi musibah, musibah jugalah. Walaupun kita dah cuba safety yang sebaik mungkin. Walaupun kita dah cuba menyelamatkan dengan cara yang terbaik. Jadi Allah Ta'ala kata ketika mana mereka masuk, tapi tetap juga berlaku pada mereka apa yang Allah Ta'ala ingini. Tetap juga berlaku pada mereka apa yang Allah Ta'ala hendak ianya berlaku. Cumanya, Allah Ta'ala kata, cumanya, Nabi Yaqub tetap sampaikan juga kerana keinginannya untuk menyampaikan kepada anak-anak dia. Maksudnya macam ni. Nabi Yaqub dah ada naluri, firasat, mengatakan dalam diri dia ada sesuatu besar bakal berlaku. Dia dah tahu. Cuma dia tak boleh cerita dengan detail lah apa yang bakal berlaku tu. Nak lagi dulu ketika mana Nabi Yusuf mula-mula cerita kat dia, ada 11 biji bintang sujud pada Nabi Yusuf. Benda tu belum berlaku lagi. Sebab tu ayat kita atas tadi, Nabi Yaqub kuat mengatakan yang anak dia masih hidup. Sebab tu dia kata Allah sebaik-baik penjaga. Sebab takwil mimpi Nabi Yusuf tu tak berlaku lagi. Jadi sekarang ni, ketika mana berlaku peristiwa ini, nalurinya, firasatnya kuat mengatakan sesuatu yang besar akan berlaku. Sebab tu dia nasihat juga untuk safety anak-anak dia. Walaupun Allah Ta'ala tetap akan buat apa yang Allah Ta'ala nak buat. Itu maksud ayat ni. Dan Allah Ta'ala kata sesungguhnya dia Nabi Yaqub adalah orang yang berilmu. Maksudnya ilmu laduni, ilmu firasat, ilmu pengetahuan dalam bab safety, semua kami bagi pada dia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, maksudnya kebanyakan manusia tidak mengetahui hasad-hasad yang ada, kebanyakan manusia tidak mengetahui daripada hasad yang ada kepada hasad yang ada pada abang-abang dia. Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa yang bakal berlaku. Kebanyakan manusia tidak mengetahui sebagaimana Nabi Yaqub mengetahui. Itu maksud ayat ni. Satu ayat lagi last. Dan habis muka surat ni. Lama tak sekala dakhalu mereka masuk ala menemui, ke atas sebenarnya kita jemaah ala menemui Yusuf dia telah menempatkan so he said, apa dia terjemah, menempatkan. Daripada perkataan awa ni keluarlah perkataan ma'wa, wa ma'wahum jahannam wa ma'wahum nar kan. Awa dia telah menempatkan ilaihi kepadanya, kepada diri Yusuf, akhahu saudaranya Bunyamin. Terjemah akhahu saudaranya, maksud saudaranya kat sini adalah Bunyamin. Boleh? Akhahu saudaranya, makna saudaranya adalah Bunyamin. Qala dia telah berkata, ini sesungguhnya aku, akulah, akhuka abangmu, fa maka la janganlah tabtais engkau bersedih,
tabtais, engkau bersedih dengan ma, apa yang kanu mereka selalu ya'malun, buat. Terjemah ya'malun, buat, dalam braket tulis terhadapmu. Terjemah ya'maluna, buat. Janganlah kau sedih dengan apa yang mereka selalu buat, dalam braket terhadapmu, wahai Bunyamin. Ayat last. Tolong terjemahkan dia, Puan Nur Hidayah. Terjemahkan boleh, Puan Nur Hidayah. Ada Puan Nur Hidayah? Ya, ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mereka menemui tempat Yusuf, mereka menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya di dalamnya. Dia menempatkan, bukan mereka, dia menempatkan. Dia menempatkan saudaranya iaitu Bunyamin di tempatnya iaitu di dalam. Dia, Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka lakukan. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Ayat ni ringkas. Okey, ni yang wajib kita percaya, kita beriman. Macam mana cerita detail dia? Menurut pengarang Hasyiah Sawi, syarah pada tafsir Jalalain, dia berkata, masuk ayat kita 68 tadi dakhalu. Ni pun sekarang dakhalu. Dakhalu maksudnya mereka masuk tadi, masuk pintu gerbang. Sekarang mereka masuk ke pejabat Nabi Yusuf ataupun ke tempat tinggal Nabi Yusuf bekerja untuk bagi barang-barang makanan pada orang yang nak memerlukan. Ketika mana mereka masuk? Mereka pun kata, wahai Raja Muda, inilah adik kami yang kau suruh bawa dulu. Dulu kan ayat kita pertama tadi, Nabi Yusuf kata kalau tak bawa, tak boleh makan. Tak boleh dapat timbangan makanan. Maka mereka pun kata, wahai Raja, inilah adik kami yang Tuan suruh kami bawa dulu. Sekarang kami telah bawa dia. Maka Nabi Yusuf berkata pada mereka, ahsantum wa asabtum. Kamu telah berbuat baik dan kamu telah pilih jalan yang betul, jalan yang benar. Kamu akan mendapati kebaikan tu ada juga pada diri aku. Sebagaimana kamu buat baik, tunaikan permintaan aku pun sama juga akan membalas kebaikan kamu dengan menunaikan permintaan kamu. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam, masa ni Bunyamin pun tak tahu lagi yang tu abang dia. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memberi tempat pada mereka, memuliakan mereka. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam panggil pekerja-pekerja istana, siapkan makanan. Berapa hidangan dia buat? 6 dulang. Dia sediakan pada mereka 6 dulang hidangan. Setiap satu hidangan dimakan oleh 2 orang setalam. 2 orang makan setalam, 2 orang makan setalam, 2 orang makan setalam. Maka walaupun mereka ni kita kata satu sudut bahasa kasar sikit dah tua bangka, mereka pilih untuk duduk makan dengan orang-orang yang mereka suka. Jadi duduklah 6 talam tu, duduk 2. Talam ke-6, siapa dia? Seorang je Bunyamin. Dah talam-talam lain semua dah duduk dengan partner-partner yang suka-suka sama suka. Bunyamin ni dia orang dengki. Jadi Bunyamin duduk keseorangan. Maka Bunyamin pun mengalirkan air mata, lalu dia pun berkata, kalaulah abang aku Yusuf masih ada, nescaya mesti dia nak duduk makan dengan aku sekarang ni. Bunyamin cakap ni, kalaulah dia Yusuf abang aku masih hidup, mesti sekarang dia akan duduk nak makan dengan aku. Ketika mana abang-abang aku lain tak nak, dia ada, mesti dia nak makan dengan aku. Masya Allah, ni kita fahamlah tahap kerinduan seorang adik pada abang dia. Maka Nabi Yusuf pun buat-buat tanya lah. Nabi Yusuf buat-buat tanya. Ni kenapa dia duduk makan seorang? Nabi Yusuf buat-buat tanya pada abang-abang dia tu. Tanya, tunjuk kat Bunyamin. Kenapa semua cukup 2 tapi dia makan seorang? Maka mereka pun jawab, dia dulu ada abang tapi abang dia dah mati. Maka Nabi Yusuf kata, okay, tak apalah kalau macam tu, biar aku duduk makan dengan dia lah. Biar aku makan dengan dia. Lalu Nabi Yusuf pun duduk makan dengan dia. Tak cakap apa lagi. Duduk makan macam biasa makan. Ketika mana masuk waktu malam, maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan pekerja-pekerja dia siapkan tempat tidur untuk mereka. Nabi Yusuf cakap benda yang sama juga. Setiap 2 orang kongsi 1 sleeping bag. Tak tahulah sleeping bag ke
tilam ke. Okey, setiap 2 orang sediakan satu bilik dan setiap bilik tu ada satu tilam. Maksudnya sebilik 2 orang setilam. Mereka pun samalah juga yang dah tua bangka tadi, masing-masing duduk dengan sebilik dengan orang yang disuka. Tak ada seorang pun nak duduk dengan Bunyamin. Maka Nabi Yusuf kata, tak apalah, kalau tak nak duduk dengan dia, biar dia tidur sebilik dengan aku lah malam ni. Nabi Yusuf kata, biar tidur sebilik dengan aku malam. Maka Nabi Yusuf pun ajak Bunyamin pergi ke tempat tidur dia. Maka Nabi Yusuf alaihi salam memeluk Bunyamin dan dia masa tu dapat cium bau ayah dia. Dia peluk Bunyamin, dia dapat bau, lepas dia peluk tu dia dapat bau ayah dia. Bau baju ke bau minyak wangi dia, kita pun tak tahu. Itu saja cerita dalam tafsir. Ketika mana esok pagi, maka Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada abang-abang dia ni lah. Dia kata, aku tengok budak ni dia duduk seorang je mana-mana. Tak ada orang nak teman dia. Maka aku rasa akulah teman dia dalam rumah aku ni. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam masih lagi melayan mereka, sambut mereka sebagai tetamu dengan layanan yang baik, bagi makan special. Sehingga kan abang dia yang pertama yang bernama Rubin ataupun Rubil, bahasa Arab Rawau Bayalam, bahasa Inggeris panggil Rubin, mengatakan ma ra'aina misla haza, kami tak pernah tengok layanan semewah dan sehebat ini pada kami. Maka mereka pun tak cam langsung. Nabi Yusuf punya perancangan, Nabi Yusuf punya agenda, Nabi Yusuf punya trik ataupun perkataan apa sesuai. Nak kata trik ni nampak macam jahat pula kan. Mereka tak nampak langsung Nabi Yusuf punya perancangan. Okey. Perkataan yang sesuai, apa terjemah rus, R-U-S-E kan. Nabi Yusuf punya rus ni mereka tak nampak sangat. Nabi Yusuf alaihissalam pun masih lagi melayan mereka dengan baik. Lalu Nabi Yusuf tanya, ketika mana Nabi Yusuf masa tu duduk dengan Bunyamin saja, abang-abang lain tak ada. Nabi Yusuf pun tanya, Mas Muka, siapa nama kamu? Dia jawab Bunyamin. Nabi Yusuf tanya, kamu ada anak tak? Bunyamin jawab 10 orang dah anak dia. Bayangkan, Bunyamin tu 10 orang, abang-abang dia tak tahu. Lagi banyak. Lagi ramai lah ataupun dah bercucu lah. Maka Nabi Yusuf buat tanya Bunyamin, kamu ada tak adik-beradik seibu? Adik-beradik seibu, mak sama. Maka Nabi Bunyamin jawab, ada, aku ada seorang adik-beradik seibu, tapi dia telah mati. Maka Nabi Yusuf tanya dia balik, kamu suka tak kalau aku ganti tempat abang kamu tu yang telah mati tu? Maka Bunyamin jawab, siapa tak nak dapat abang macam kamu, wahai raja? Siapa tak nak dapat abang macam kamu, wahai Al-Malik, wahai raja? Tetapi kamu tidaklah dilahirkan oleh Yakub dan tidak juga dilahirkan oleh Rahil. Rahil ni nama mak dia lah. Kita panggil Rachel kan. R-A-C-H-E-L. Tu orang putih je. Arab je Rahil. Ra-alif hayalam. Nak macam mana? Kamu bukan dilahirkan oleh Yakub dan kamu tak dilahirkan oleh Rahil. Menangis Nabi Yusuf alaihi salam. Menangis Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf berdiri peluk Bunyamin. Nabi Yusuf kata, ni ayat ni. Ini ana akhuka, sesungguhnya akulah benar-benar abang kamu. Akulah benar-benar abang kamu. Masa menangis peluk, dia pun cakap pada Bunyamin, ni ayat kita sekarang. Ini ana akhuka, sesungguhnya aku benar-benar abang kamu. Maka Bunyamin kata, Bunyamin gembira sangat, kalau macam tu aku tak nak berpisah pada kamu. Aku tak nak berpisah dengan kamu. Aku nak duduk sini je dengan kamu. Bunyamin cakap. Nabi Yusuf jawab dalam perbualan mereka, kau pun tahu betapa sedihnya ayah kita terhadap kehilangan aku. Kalaulah kau buat keputusan nak tinggal dengan aku juga kat sini, bertambahlah kesedihan dia dan kerisauan dia. Aku tak nak meletakkan kamu dalam bahaya. Aku tak nak meletakkan kamu dalam kesusahan macam aku hadapi sebelum ni. Dan aku tak nak nanti akan ada tohmahan terhadap kamu. Tinggal ayah, tinggal anak bini kat kampung. Maka Bunyamin kata, saya nak bersama kamu juga. Buatlah apa saja, janji aku tak dapat bahaya dan aku tak akan berpisah dengan kamu. Maka Nabi Yusuf pun Allah bagi ilham kat dia. Dia cakap pada Bunyamin, baiklah kalau macam tu,
aku akan letak aku punya mangkuk piala yang digunakan untuk timbang gantang-gantang makanan tu. Dipanggil sok dalam bahasa Arab. Sok tu gantang, maksudnya mangkuk piala daripada emas yang digunakan untuk timbang 1 gantang, 2 gantang, 3 gantang. Aku akan letak dalam beg kamu. Kemudian aku akan menuduh kamu mencuri gantang tersebut, mangkuk untuk timbang gantang tersebut. Ini kata-kata Nabi Yusuf pada Bunyamin. Maka Nabi Yusuf, Bunyamin pun kata, faf'al ma syi'ta, buatlah apa yang abang rasa nak buat. Buatlah apa yang abang rasa nak buat. Boleh? Jadi cerita dia bersambung minggu depan ayat 70 insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Saya bercadang minggu depan kita start 8.30 boleh? Sebab 8.45 tak sempat sembahyang Isyak juga. Betul kan? Apa Betul pendapat? Ustaz, tak sempat. Betul. Tak sempat Betul. 8.45 tak sempat Isyak juga. Saya pun tak Isyak lagi. Betul, betul. 8.44, 8 Isyak 8.42, 43. Betul. Sempat dah sembahyang Isyak. Sempat dah 1 rakaat je. Betul. Jadi apa kata minggu depan kita start 8.30 macam biasa, berhenti awal sikit 10 suku. Boleh ke sahabat-sahabat? Boleh Ustaz. Okey. Okey. Jadi kalau boleh, keputusannya minggu depan kita start 8.30 insya-Allah. Okay? Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Minta maaf pada Tuhan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi